A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pada petang yang berbahagia, ucapan alhamdulillah rabbil alamin semesta alam. Satu ilmu yang hampir pupus, hampir lenyap, tidak pernah kita dengar di mana-mana institusi ataupun kolej ataupun pendakwah, ceramah ataupun forum televisyen juga radio ataupun mastika membawa satu penerangan ataupun ulasan berkenaan dengan ilmu tauhid cara mendalam, cara lebih baik. Sesungguhnya ilmu tauhid ni tuan-tuan, saya dah berumur 73 tahun. Bolehlah dikatakan saya tak pernah dengar ulasan ilmu tauhid secara terperinci, secara detail, secara mendalam. Yang mana Rasulullah mengatakan, "Faman ka akhir kalam biqala la ilaha illallah dakhala jannah." Bang siapa akhir kalam dengan kata la ilaha illallah, kata ni mestilah dengan tiga keadaan. Qauli, qalbi, fi'li, mesti ada kedudukan itu. Kalau kata saja tak jadi tuan-tuan. Ni saya nak beletiak lah sikit, nak beritahu lah sikit. Umpama kita nak makan nasi, kita nak mandi. Nak mandi ada kerja-kerja mandi, nak makan nasi ada kerja makan nasi. Atau kita nak pergi kedai, ada kerja-kerja nak pergi kedai. Kalau kita nak masak nasi biryani, ada resipi dia, aku baca resipi saja takkan jadi nasi biryani. Ada kerja-kerja nak buat, nak masak nasi biryani. Begitu jugalah ilmu tauhid. Ucapan tauhid dimulai dengan seperti mana kita angkat at-tahiyyah, ucap tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita mulai dengan asyhadu, ada bunyi ucapan dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan ni setiap orang mukmin, orang Islam apabila dia bersolat, dia akan mengatakan asyhadu, ucapan solawat, ucapan tahiyat. Jadi di sini saya bukan muskil, saya bukan heran apa-apa, tidak. Bukan saya bimbang ataupun ragu, tapi saya nampak pupus macam ilmu ni, pupus macam ilmu ni tawak. Tak ada satu orang mau berbincang. Pada petang ni saya nak membawa satu perbincangan, ingin membawa satu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa satu pengisian jiwa tuan-tuan dengan memahami ilmu tauhid. Sesungguhnya ilmu tauhid ni tuan-tuan, permulaan cakap, permulaan sebutannya bunyi asyhadu. Selepas kalimah la, lam alif, asyhadu Allah. Jadi Allah ni lam alif ni sebelum dia ada asyhadu. Aku naik saksi. Di sini saya pertekankan, saya tanyakan pada tuan-tuan, saya beritahu, saya hebah pada tuan-tuan, saya bukakan percakapan ni, penerangan ni kepada tuan-tuan. Aku naik saksi tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan disembah, tak betul. Sebab tidak ada bahasa sembah di sana. A'budu tak ada, abada ya'budu tak ada, bahasa sembah tak ada. Tak layaklah letak bahasa sembah di sini, tak ada dalam kalimah tauhid ni, tak boleh letak bahasa sembah. Tiada Tuhan. Jadi tiada Tuhan yang macam mana nak dipahami ni? Tuhan yang macam mana nak dipahami? Arahan kalimah tu sebelum kalimah lam alif ada asyhadu. Selepas asyhadu Allah, tiada Tuhan. Jadi aku naik saksi tiada Tuhan. Jadi naik saksi tiada Tuhan yang macam mana? Tuhan-Tuhan berhala, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang Islam tak pergi menyembah, tak menyanjunginya pun. Begitu juga Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat pun tak pergi menyembah, tak mematuhinya juga. Jadi Tuhan yang macam mana di sini? Adakah Tuhan-Tuhan berhala? Tuhan berhala bukan. Jadi saya nak tanya di sini. Rukun syahadah yang pertama kena faham, iqrar dengan lidah, tasdik di hati, lakukan ia dengan perbuatan. Begitulah juga dengan di bawahnya, selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun aku naik saksi juga.
Kalau Nabi Muhammad tak ada Nabi di sana. Aku naik saksi Muhammad pesuruh Allah. Barang siapa mengata aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah, salah dari tata bahasa, dari knowledge, dari segi language, dari segi logat, dari tata bahasa, dia salah. Jadi yang betulnya macam mana? Aku naik saksi Muhammad pesuruh Allah. Tuan-tuan, harap diketahui, tuan-tuan nak menyaksi Muhammad pesuruh Allah, nak menyaksi macam mana? Kau nak menyaksi Muhammad, Muhammad dah wafat. Tu satu contoh. Kalau orang sebelum Muhammad, sejak Nabi Adam, Muhammad tak beranak lagi, tak zuhaid lagi. Ucapan tauhid dah bunyi dah, sebut dah Muhammad Rasulullah. Jadi harap diketahui, ambil perhatian secara terperinci. Ucapan tauhid tuan-tuan nanti tidak jelas, tidak faham, ke mana-mana pergi, kepahaman tauhid itu tidak langsung dikehendaki, yang dikehendaki dalam ucapan tauhid nampak jelas ucapan tuan-tuan tidak faham. Di sini petang ini saya menjelaskan pada tuan-tuan, saya bawa supaya tuan-tuan, saya menjelaskan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat mengambil kepahaman dengan lebih terang lagi. Rukun yang pertama faham, tuan-tuan kena faham. Yang pertama, ucapan tauhid yang pertama, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang macam mana. Siapa yang jadi Tuhan di sini? Wajib tuan-tuan ambil tahu, ambil faham. Jika tuan-tuan tak wajib diri sendiri ambil tahu, ambil faham, maka rosaklah sebutan tu. Didahului dengan tiada, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Lam yang di sana tu, an tu, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan. Lam tu di dalam huruf dalam bahasa nahu, lam nafi ataupun nafi jinsiyah. Semua jenis kena nafi. Melainkan Allah. Illa tu pun dia jawab balik, jawab nafi. Semua jenis juga. Illa munfiyah. Semua jenis nak kena isbat kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah. Jadi Tuhan yang macam mana tuan-tuan nak nafi ni? Kalau tuan-tuan tak tahu, tak faham, maka ucapan itu hanya di atas bibir, di atas mulut saja. Seperti mana kata hadis Nabi yang dirawikan oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Bani Abdul Muttalib, inni wallahu ma a'lam syabban ja'a qaumahu bi afdala mimma ji'tukum bi kalimatayn khafifatayn 'ala al-lisan wa thaqilatayn fil mizan syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai kaumku, puak Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku amat tahu di kalangan kamu. Dia kata pada kaum Bani Muttalib itu, orang kafir Mekah termasuk sekali lah. Aku amat tahu di kalangan kamu, aku faham sungguh antara kamu semua ni. Di antara kamu tiada ada satu orang pun yang faham, yang reti, yang tahu seperti mana aku faham, aku reti, aku tahu ucapan tauhid ni. Kamu tak tahu, tak satu orang pun tak reti, tak faham. Ucapannya senang, sebut di dua bibir mulut, berat pada pengertian untuk beramal dengannya. Maukah kamu ikut bahawasanya aku ni diperintah, disuruh sebagai Rasul menyampaikan kepahaman tauhid dia kepada sekalian manusia. Jadi Rasul ni termasuk 25 Rasul. Dia juga bawa mesej kerasulan, menyampaikan ilmu tauhid kepada semua kaum, kepada semua manusia. Termasuklah pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tugasnya menyampaikan ilmu tauhid. La nufarriqu bainan nabi kamu jangan farakkan. La nufarriqu bainan nabi wal isbati wa man faraqa bainahuma fa huwa kafir. Jadi dalam arahan ilmu tauhid ni pula tak boleh memfarakkan pula antara nafi dan isbat. Dalam kitab Kasbul Asrar, Usul Taqid ada menyebut karangan Arsyadul Ibad pun ada sebut juga. Dalam kitab lagi tu Maniyatul Musalli pun ada sebut juga. Imam Al-Ghazali rahimahullah pun ada sebut juga. Mana tak boleh farak antara nafi dengan isbat. Ni wajib, harus ambil. Kalau kata harus tu ringan, wajib ambil perhatian, tuan-tuan kena faham. Begitu juga sebutan kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Hendaklah menyaksi. Apa dia menyaksikan Muhammad tu?
Muhammad dah wafat, kau menyaksi tubuh badan, tak betul. Untunglah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad boleh menyaksi Muhammad perang, Muhammad naik kuda, naik unta, berniaga. Tetapi bagaimana sekarang dia sudah wafat? Ini arahan ni kena menyaksi Muhammad. Bagaimana tuan-tuan nak faham menyaksi Muhammad? Kebanyakan saya tanya, baik tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ini sebab saya katakan kalimah ni pupus kepahamannya. Amat berat tuan-tuan, tak bang siapa tak tahu kepahaman dua kalimah syahadah ni. Dan ditanya oleh sahabat pada Rasulullah, apa gunanya kalimah ni ya Rasulullah? Tunjihu minan nar, mencegah kamu, menjauhkan kamu daripada api neraka. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu, tak faham nak mencegah daripada api neraka, nak cegah macam mana? Kau tak faham dua kalimah syahadah, rukun yang pertama faham, ikrar dengan lidah, tasdik di hati, lakukan ia dengan perbuatan. Saya ulang lagi sekali supaya tuan-tuan lebih arif mendengar. Saya ulang beberapa kali. Di sini saya tekankan, daripada permulaan sebutan, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang macam mana. Dan tak boleh parak pula antara nafi dan nisbat. Kena yang sama. Begitu juga Muhammadun. Muhammad ini apa nak dipaham macam mana? Muhammad tak zahid lagi, ucapan tauhid sudah pun diucap oleh nabi-nabi terdahulu, orang terdahulu. Sekarang pun dah kita yang terakhir, kita yang terkemudian, ucap juga Muhammad Rasulullah. Dia dah wafat. Kalau dipaham kata-kata saja macam tu, jadi kebingungan. Satu perkataan yang tak boleh dipaham. Aku naik saksi Muhammad Rasulullah. Kalau tak menyaksi, tuan-tuan kata saksi bohong. Tuan-tuan pembohong ucapan tu. Tuan-tuan tak tengok kelakuan, tuan-tuan tak tengok perkara yang berlaku. Tiba-tiba pergi balai polis, saya menyaksi perkara ni, dia pembunuhan ni, saya mendengar pembunuhan ni. Tak boleh dia pembohong. Kena jadi saksi yang benar. Sekian dahulu buat kali ini. Kita akan sambung di kali-kali yang kedua.